Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video pembelajaran pendidikan Islam tahun 6. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang akidah dalam tajuk Jauhi Syirik. Perbuatan memakai azimat atau tangkal adalah perkara yang boleh merosakkan iman dan akidah. Azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri, malah boleh memudaratkan orang lain. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan ataupun melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan sebagai syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang syirik kepada Allah, dan Allah akan mengampunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki, iaitu selain daripada dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang bermaksud bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah ke neraka. Teruskan menonton untuk penerangan dan ulasan yang lebih padat. Mari kita lihat apakah definisi syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar, serta dijanjikan dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah sebagai dalil nakli, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22 bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah Ta'ala sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya, yakni bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Syirik ialah perbuatan yang mesti kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita daripada perkara-perkara yang syirik. Mari kita lihat pembahagian syirik. Syirik terbahagi kepada dua bahagian. Syirik yang pertama adalah syirik jali, dan bahagian kedua adalah syirik khafi. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengakui bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contoh keadaan yang membawa seseorang itu kepada syirik jali ialah menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain daripada Allah Ta'ala.
Manakala syirik khafi bermaksud tidak meletakkan Allah sebagai mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga sebagai syirik kecil. Keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi ialah riak dalam ibadah, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata, seperti seseorang yang melakukan ibadah kerana mahu pujian ataupun tempat dalam masyarakat. Apakah akibat dari tindakan orang yang mengamalkan perbuatan syirik ini? Bagi syirik jali, iaitu syirik besar, ianya akan merosakkan akidah. Hilangnya pergantungan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berdosa besar dan dimurkai oleh Allah, dan mereka akan kekal dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi syirik khafi, iaitu syirik kecil, ianya menyebabkan seseorang itu terhapus daripada mendapat pahala dari setiap amalannya. Sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat, dan mudah berputus asa. Mari kita lihat Nabi SAW dan tawaran musyrikin Mekah yang mempunyai kaitan dengan tajuk yang kita pelajari hari ini, iaitu syirik. Pada suatu masa Nabi Muhammad SAW didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka meminta Nabi Muhammad agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun, kemudian mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah dari mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Sebagai rumusan untuk pembelajaran kita hari ini ialah syirik ialah menyekutukan Allah dengan yang lain. Oleh itu kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Hadis Nabi Muhammad SAW daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Perbaharuilah iman kamu." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami?" Baginda SAW bersabda, "Perbanyakkan mengucap La ilaha illallah." Hadis di atas menerangkan berkaitan memperbaharui iman yang merupakan perkara penting yang perlu dilakukan, khususnya kita sebagai umat akhir zaman yang berdepan dengan pelbagai cabaran. Memperbaharui iman dengan mengucap La ilaha illallah membuktikan keteguhan iman dalam melakukan amalan dan disertai niat kerana Allah Ta'ala. Mari kita sama-sama membina kesedaran melalui ilmu dan sentiasa menambah pengetahuan supaya tidak terjerumus dengan perbuatan yang bukan sekadar sia-sia tetapi membawa kepada dosa. Kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan supaya tidak terjebak dalam syirik yang membinasakan. Justru marilah kita bersama-sama memperbaharui dan mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan keimanan yang kukuh
akan menjadikan kita sebagai hamba yang terus istiqamah dalam beribadah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi terdahulu sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan terhapuslah segala amalanmu dan tentulah kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Surah Az-Zumar ayat 65. Alhamdulillah, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.